Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Inside Talk dan anda kembali bersiaran bersama saya Nabiha Hamid dalam program Buan Bicara yang mengupas isu-isu semasa dan juga politik tanah air. Ketidakstabilan politik negara berpanjangan, malah ia tidak boleh dijangka. Dan jika kita lihat baru-baru ini, antara perkara yang dibangkitkan dan dilaporkan di media adalah mengenai kerjasama di antara parti-parti dalam Perikatan Nasional, terutamanya yang melibatkan parti terbesar Melayu iaitu UMNO. Dan tajuk kita hari ini, masa depan UMNO menuju PRU15, sesuai dengan panelis kita hari ini yang merupakan veteran UMNO yang sudah lama dalam bidang politik ini, iaitu Tengku Razali Hamzah. Terima kasih Tengku kerana sudi bersama dengan Inside Talk buat kali ketiga kalau tak silap saya. Sihat Tengku? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Tengku, sebelum saya nak ke soalan yang pertama Tengku, saya nak ajak penonton The Malaysia Insight yang sedang menonton kami ini, jika anda mempunyai sebarang persoalan dan juga pertanyaan, anda boleh ajukan di ruangan komen. InsyaAllah jika ada kesempatan saya akan bacakan dan kita akan tanyakan terus kepada Tengku hari ini. Boleh Tengku? InsyaAllah. Okey, baik Tengku. Jika kita lihat mengenai tajuk masa depan UMNO menuju PRU15, kita ketahui juga sebelum ini banyak laporan media yang mengatakan akar umbi UMNO menolak kerjasama dengan Bersatu. Dan kita tahu lebih kurang 100, tak silap saya 189 bahagian mengusulkan untuk menentang kerjasama dengan Bersatu. Dan PRU15 kita kira boleh diadakan bila-bila masa kerana sebelum ini Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga mengatakan akan membubarkan parlimen sekiranya keadaan COVID terkawal. Jadi dengan itu bergantung kepada Agong. Bergantung pada Agong. Kalau Tuanku Agong mengampuni, bolehlah bubar parlimen. Boleh kalau bubar Tuanku parlimen. Agong tak setuju, tak boleh juga. Okey. Jadi rentitan daripada kemelut politik yang berlaku ini Tengku kan. Jadi Tengku sebagai pengerusi Jemaah Penasihat UMNO sudah lama dalam bidang politik ni, apa sebenarnya yang boleh UMNO ini terus kelangsungan politik UMNO ini terus hidup dalam negara ini? Macam mana untuk memastikan UMNO ini masih ada dan terus ada? Berbeza dengan parti-parti lain. UMNO ni tidak ditubuhkan kerana dengki atau kerana seorang kena buang daripada parti asalnya dan sebagainya. Ini kalau kita rujuk kepada sejarah. UMNO adalah parti kebangsaan yang dibangkit oleh rakyat. Nak membela bukan saja raja-rajanya tetapi maruah bangsa. Ini suatu gerakan yang digerak oleh perasaan rakyat itu sendiri. Kasih sayang kepada negaranya, kepada raja-rajanya dan kepada dirinya sebagai bangsa Melayu. Jadi tak boleh nak samakan UMNO dengan parti-parti lain. Dan perjuangan UMNO berdasar kepada perasaan kebangsaan. Kebangsaan, bukan seorang dua menubuhkan UMNO. Persatuan walaupun kecil-kecil pada masa itu telah berkumpul ramai-ramai dalam tahun 46 dengan izin pihak British. Tetapi ini semuanya terdiri daripada rakyat. Ramai orang telah terlupa bahawa orang Melayu dapat berbuat demikian bukan kerana perkauman ataupun resis tengah orang tuduh. Tetapi kerana orang Melayu adalah rakyat negara ini. Orang lain tidak rakyat, walaupun ada orang keturunan Cina, keturunan India dan sebagainya. Tetapi orang Melayu adalah subject of the rulers. Rakyat kepada raja-raja itu. Jadi kesedaran itu tak menimbul. Membangkitkan perasaan, mesti selamatkan raja-raja dia daripada ditindas oleh British yang bercadang nak menubuhkan Malayan Union, gabungan negeri-negeri di tanah Melayu ini, menjadikan satu tanah jajahan yang dinamakan Malayan Union. Ditentang oleh orang Melayu kerana diturunnya martabat raja-raja dan juga orang kita akan menjadi hamba abdi kepada British. Itu ditentang oleh orang kita. Ini gerakan nasional. Bukan kata wujudnya sebuah parti oleh kerana seorang dua gatal nak adakan parti. Tak ada. Ini gerakan orang ramai. Perjuangan itu sendiri kita boleh tengok kan, perjuangan asalnya. Dan itu sebab kita telah bangkitkan perasaan kebangsaan dan tidak
perasaan perkauman. Misalnya, ingat kepada Dato' On, dia terpecat daripada UMNO kerana dia nak bawa orang bukan Melayu menjadi ahli. Tetapi ketika itu, orang Melayu belum lagi sedia menerima orang lain di dalam pakatan ataupun pertubuhan dia. Jadi, oleh kerana itu, diasingkan orang lain daripada kumpulan Melayu. Tetapi tidak berarti orang Melayu adalah racist. Kalau orang Melayu racist, dia tentang dah orang-orang asing datang ke Malaysia ni, ke Malaya ni, untuk buat kerja, cari makan dan sebagainya. Tapi orang Melayu layan dia orang seperti orang lain. Tetapi tidak mengizinkan dia bergerak sama-sama dengan kita dalam gerakan politik. Tetapi itu dibenarkan oleh British untuk kita bergerak. Kita bergerak nak mempertahankan maruah kita. Maruah raja-raja kita. Itu permulaannya. Dan daripada situ, kita telah berjasa membangkitkan semangat kebangsaan. Sehingga kan kita dapat lawan komunis. Selain daripada kita merebut kemerdekaan. Kita berpakat nak rebut kemerdekaan pun bukan orang Melayu saja pergi runding. Almarhum Tengku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri pada ketika itu telah mengajak wakil-wakil daripada kaum-kaum lain dan menerusi MCA, MIC pergi ke London berunding. Apakah yang kemerdekaan yang kita nak capai? Apa bentuk pemerintahan yang kita nak wujud? Ini semuanya dirunding. Atas kapal dirunding, sampai ke London dirunding, jumpa dengan British, masing-masing mengemukakan cadangan masing-masing, tak ketepikan perasaan orang yang menjadi rakyat, bakal menjadi rakyat di sini. Dan Tengku terang-terang telah kata, you hormatkan kita orang sebagai orang Melayu yang sanggup bersama dengan you, kita bagi kerakyatan kepada you orang. Dengan syarat you terimalah syarat-syarat yang telah kita tentukan. Itulah yang dinamakan social contract. Betul. Dan ini tak boleh dipisah. Kerakyatan itu diberi secara rela, secara muktamad yang dipersetujui oleh British yang menimbang soal kemerdekaan bagi tanah air kita. Jadi bangkitlah perasaan kebangsaan. Jadi Tengku timbulkan soal kebangsaan. Bukan setakat Melayu saja, Melayu, Cina, India semuanya menjadi rakyat. Kerana negara ini tak boleh kita nak bangunkan dengan satu kumpulan rakyat sahaja. Semua yang menikmati kemajuan dan kemakmuran negara ini mesti melibatkan diri dalam pembangunan tanah air. Jadi Tengku rasa itu penting. Dan juga dari segi keselamatan. Itu sebab masa rundingan dibaling dengan Chimpeng seumpamanya, nak tamatkan peperangan dengan gerila komunis yang berleluasa di hutan belantara Melaya kita ni. Dia ajak Tan Chen Lock, dia ajak David Marshall untuk berunding bersama. Jadi tidak kata Tengku seorang diri berunding. Sesudah mendapat muafakat daripada yang lain-lain. Jadi segala gerakan ini adalah melibatkan rakyat. Itu sebab kita menang lawan komunis. Bukan kerana kita kuat, kerana kita mempunyai bala tentera yang kuat. Tidak. Tetapi kerana rakyat bersama dengan kerajaan. Dan kita menolak ideologi komunis yang tidak bertuhan itu. Jadi bersamaan dengan perjuangan orang Islam. Jadi Tengku telah menonjolkan ini. Dan rakyat semua di belakang Tengku di ketika nak mendapatkan kemenangan daripada pemikiran rakyat. Jadi kita dapat sokongan rakyat. Sehingga dalam tahun 70-an kita telah tamatkan peperangan dengan pihak komunis. Saya ada juga sedikit sumbangan di sini. Kerana saya dihantar ke negeri China atas nama rombongan perdagangan dari Malaysia ke negeri China. Dan saya diberi kesempatan berjumpa dengan Perdana Menteri China, Zhou Enlai, walaupun tidak secara rasmi. Perjumpaan itu diatur di Great Hall of the People. Dan dalam situ kita telah mula perbincangan bagaimana kalau kita menghubungi balik
antara persahabatan Malaysia dengan China. Di situlah titik permulaan, maka mulalah rundingan diplomasi dan sebagainya, tamatkan permusuhan antara komunis dalam hutan dengan kita dan sebagainya. Langsung Tun Razak pergi ke Beijing dalam tahun 1974 untuk nak memeteraikan perjanjian antara diorang dengan kita. Betul. Dan sekarang kita dah ada hubungan baik, hubungan dagang, ekonomi dan sebagainya. Telah menjamin bahawasanya keadaan ini selamat. Walaupun ada masalah-masalah dalam hubungan dua hala ini. Baik. Tetapi walau bagaimanapun kita telah dapat menguji ketahanan nasional kita. Satu, kita telah dapat mendamaikan keadaan dalam usaha kita lawan komunis umpamanya. Rakyat bersama dengan kita, tak kira apa keturunan, apa fahaman, asalkan menolak fahaman yang tidak bertuhan ini. Itu satu kemenangan bagi kita. Rakyat tolak. Itu sanggup orang Cina semua dikumpulkan dalam new villages, perkampungan baru, supaya dapat kita melarangkan pemberian makanan, ubatan dan sebagainya kepada gerombolan komunis yang datang mengugut dia orang dan cuba nak menawan dia orang. Ini dia orang dengan kita, tidak dengan pihak komunis. Ada barangkali yang bersimpati dengan dia orang, barangkali kerana ugut, kerana fahaman dan sebagainya yang sesat, tetapi umumnya dia dengan kita. Itulah berjaya perikatan di bawah Tengku Abdul Rahman. Sehingga kan apabila kita tubuh Malaysia, Tengku ajak Sabah, Sarawak bersama menubuhkan Malaysia, maka kita dapat menyatukan rakyat daripada semua wilayah ini untuk menentang konfrontasi apabila dilancar terhadap pemenubuhan Malaysia. Jadi Tengku berjaya sekali lagi untuk dapatkan setia kawan daripada rakyat daripada Borneo, daripada Sabah, Sarawak dan daripada Semenanjung. Kita satukan. Ini adalah permulaan kita bangunkan perasaan nasionalis, perasaan kebangsaan yang belum ada kepada kita. Hanya apabila kita nak rebut kemerdekaan, barulah timbul perasaan kesedaran bahawasanya kita ni mesti wujud sebagai satu bangsa. Tetapi asasnya mestilah Melayu, kerana Melayu majoriti. Dan Melayulah rakyat asal negeri-negeri di Semenanjung ini, kerana kita menjadi rakyat kepada ke bawah duli raja-raja Melayu. Jadi asasnya itu. Dan kalau kita semua menjadi rakyat semuanya, lahir daripada persefahaman apabila kita merebut kemerdekaan. Itu fakta dan sejarah yang tak boleh kita sangkalkan, kan? Ya. Dan ada dalam perlembagaan kita. Betul. Dan tak boleh nak kata kita orang Melayu, orang keturunan bangsa lain tidak sebahagian daripada rakyat negara kita. Tak boleh. Kerana sudah diakui oleh kita. Dan kita mesti hidup bersama. Sama juga satu ketika dulu ada orang berkempen yang kata orang lelaki saja boleh buat kerja, orang perempuan tak boleh. Kerana Islam tak mengizinkan orang Islam buat kerja seperti orang lelaki. Tetapi tidak timpang kalau hanya sebahagian saja daripada manusia bekerja untuk membangunkan masyarakat dia, satu lagi tak buat kerja. Tetapi tidakkah kuatnya sekarang kita dapat kerjasama daripada semua pihak, lelaki dan orang wanita bersama dengan kita. Betul. Sama juga kalau kita ajak bukan Melayu yang sudah menjadi rakyat bersama dengan kita. Kita bekerja. Alangkah kuatnya kita boleh bangunkan negara untuk faedah semua pihak. Kita bina jalan, kita bina sekolah. Bukan untuk satu kaum, untuk semua pihak. Jalan raya, kalau seorang Melayu saja berjalan, tak ada orang lah. Atau jalan raya. Only. Okey. Tengku, kita berbalik kalau ikutkan kata mengenai macam Tengku cakap pilihan raya umum ke-15 tu memang kita kata atas keputusan yang di-Pertuan Agong.
Tapi kalau ikutkan baru-baru ini banyak perkara yang berlaku seperti perbualan mengenai, orang kata laporan media mengenai kerjasama UMNO dan Bersatu. Kalau dilihat macam mana sebenarnya masa depan UMNO selepas ini menuju PR15, boleh bergerak solo ataupun macam mana? Ataupun kalau dah putus bersama Bersatu, adakah bermaknanya putus juga dengan PAS? Mungkin Tengku boleh ulas sedikit? Sejarah telah menampakkan kepada kita tak ada sesuatu yang kekal. Memang itulah kedudukan alam ini. Tak ada benda yang kekal kecuali Tuhan saja yang kekal. Jadi kita tengok parti-parti politik yang tertubuh dulu daripada kita. Misalnya parti Congress of India. Parti Congress of India telah memperjuangkan nasib orang India untuk mendapat kemerdekaan dalam tahun 47. Dan dia berjaya dan telah berkuasa di bawah pimpinan Jawaharlal Nehru. Dan di bawah pimpinannya dan rakan-rakannya, maka India telah maju. Tapi akhirnya 70 tahun, Kongres Party of India sudah tak mendapat sambutan. Sama juga dengan Parti Liberal Democrat of Japan. Itu pun hampir 70 tahun selepas Perang Dunia Kedua, dia pun mulai malap. Tak dapat sokongannya sehebat dia dapat selepas Perang Dunia Kedua. Jadi ini semuanya pengajaran kepada kita. Jangan kita rasa segala-gala yang dilakukan oleh kita atas nama UMNO akan kekal sampai bila-bila. Sebab kita manusia biasa. Kita mesti buat silap, salah, dan kita mesti ada kelemahan. Dan kelemahan-kelemahan itu barangkali tidak menyebabkan orang sepanjang masa nak bersama dengan kita. Tak bersetuju apa juga cakapan kita, pandangan kita, idea kita dan sebagainya. Ini manusia. Dan kita kena terima hakikat ini. Dan kita tak kekal lama. Kalau kita kalah dalam pilihan raya yang lepas, banyak faktor. Boleh kita kata propaganda, fitnah dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan liar yang ada setengahnya barangkali benar. Tetapi itu mahkamah akan selesaikan. Tetapi walau apapun, kita kena terima hakikat bahawa kita tak akan kekal. Kita tak akan kekal. Tetapi kita akan cuba sedaya upaya untuk bertahan. Dan selagi orang ramai menyokong kita, insya-Allah kita ada kekuatan. Kekuatan bukan datang daripada kita. Saya mana kuat. Tapi kerana sokongan daripada rakyat kepada idea yang diperjuangkan oleh kita bersama dalam parti, maka kita menjadi kuat oleh kerana penerimaan idea-idea kita ataupun pandangan-pandangan kita yang boleh memberi faedah kepada rakyat dan negara. Itu yang menyuburi perjuangan kita. Jadi oleh sebab itu, keyakinan kita datang daripada orang ramai. Jadi kalau orang ramai memberi perasaan kepada kita bahawa mereka di belakang kita, mereka bersetuju dengan cadangan-cadangan kita, maka kita akan menjadi ataupun menjelma sebagai satu pertubuhan yang kuat, yang boleh mewakili idea-idea dia orang yang sekarang ini menjadi sebahagian daripada pandangan kita. Jadi itu sebablah kita boleh kekal. Dan sekarang walaupun kita kalah dalam pilihan raya 2018, titik hitam dalam sejarah parti kita, tetapi nampak tak memberi kesan yang buruk sangat kepada kita. Oleh kerana orang di bawah masih kekal. Kita tahu daripada laporan yang kita terima, banyak orang lain, parti-parti lain cuba buat berbagai-bagai tawaran kepada ahli-ahli kita. Itu, inilah, macam-macam. Saya tak nak sebutlah. Jadi, nampak dia orang menolak. Dia masih berdegil. Dia nak kepada UMNO kerana dia tahu UMNO daripada tahun 1946, sejak dia ditubuh, telah berjasa kepada kita. Tak ada jalan. Dulu kita nak menyeberang sungai-sungai daripada negeri-negeri ke negeri yang lain. Tunggu berjam-jam supaya feri itu datang balik.
untuk angkat kereta kita ataupun memberi kita kemudahan untuk menyeberang sungai. Tapi sekarang dah tak ada. Kerana kemajuan yang dibawa oleh perjuangan UMNO menerusi kerajaan yang kita dokong. Jadi ini semuanya kemudahan yang menyebabkan rakyat memihak kepada kita. Terpengaruh dengan apa yang telah kita laku terhadap mereka. Membawa kesenangan dan sebagainya. Dan juga persekolahan. Anak-anak dia orang, kalau dia orang pada masa kita merdeka dulu buta huruf, sekarang anak-anak dia sudah jadi profesor, sudah jadi engineer, sudah jadi lawyer. Tidakkah itu kemegahan bagi kita? Kita rasa bangga. Anak-anak kita bukan saja tidak lagi buta huruf, tetapi boleh bertanding dengan mereka daripada luar negara yang telah mendapat didikan seperti mereka juga. Jadi tidak ada benda yang kita rasa kita ni inferior, kita ni tak boleh menjadi sehandal mereka. Kita memang boleh, tetapi kena cubalah. Kena bekerja sungguh-sungguh. Jangan kita ambil mudah segala-galanya. Sama juga jadi doktor. Doktor kita yang boleh bedah jantung terpuji. Di antara yang terbaik di dunia. Kalau tidak pun terbaik. Boleh tukar jantung dan sebagainya. Pendek kata, kepakaran yang ada kepada anak-anak kita yang sudah lahir sebagai pakar-pakar dan sebagainya, tidak ada tolak banding. Bahkan boleh disamakan dengan mereka yang bijak-bijak di tempat lain. Tinggal lagi kita negeri kecil dan kita baru saja merdeka. Banyaklah orang pandang rendah. Dia orang selalu duduk banding kita dengan Singapura. Tengok Singapura tu, maju kata dia. Yalah, Singapura ada satu jalan. Kita banyak jalan. Jambatan berapa banyak? Singapura berapa jambatan? Bangunan tinggi-tinggi dia ada. Kita pun ada juga bangunan tinggi-tinggi. Yang di antara yang tertinggi di rantau ini adalah Petronas Tower kita. Pendek kata, tak boleh nak banding begitu. Tapi kita rakyat pun ramai. Kita 32 juta orang. Lebih barangkali sekarang. Singapura berapa? Itu pun banyak orang yang datang duduk kerana bawa modal dan sebagainya, tanam di Singapura. Jadi tak boleh nak banding begitu. Betul. Dan dianya ambil kira 2-3 juta rakyat bagi apabila dah khazanah dia dah banyak dapat diisi dengan pertumbuhan ekonomi, maka apabila bagi, maka tinggilah pendapatan dia. Saya akui, dia telah maju dan dia telah mencatat rekod yang terpuji. Tapi kita nak ambil kira yang terkebelakang. Orang Melayu tinggal di kampung, daif, susah dan sebagainya, buta huruf. Nak ajak dia orang supaya dapat hantar anak-anak dia ke sekolah, nak melanjutkan pelajaran daripada keadaan di daerah kepada keadaan di bandar. Berbeza tu. Cultural shock. Dia bukanlah mudah nak mengalihkan cara hidup tu kepada cara yang baru. Semuanya ini memerlukan kepada pengorbanan dan kepada percubaan. Tengku, saya baru nak masuk soalan kedua, tapi dah ramai yang bertanya dalam Facebook Live. Okey, boleh tak saya bacakan dulu Tengku? Boleh. Antara tadi soalan tadi mungkin Tengku dah jawab mengenai daripada Hafiz Saleh. Pendirian UMNO waktu PRU nanti nak bergerak solo atau muafakat nasional ataupun macam mana? Ini daripada Hafiz Saleh. Dan seorang lagi daripada Daniel, apakah strategi UMNO untuk memastikan setanding dengan parti muda? Mungkin Tengku boleh jawab sikit? Rendah betul pandangan dia orang terhadap UMNO ya. UMNO ni saya cakap ditubuh dalam tahun 46. Bukan ditubuh oleh Tengku Abdul Rahman ataupun oleh Dato' On. Dituduh oleh rakyat. Rakyat yang berhimpun di situ. Walaupun mereka ni adalah kerdil, tetapi mereka mempunyai perasaan dan kesedaran kepada negara lebih daripada kita barangkali. Itu sebab menggerakkan mereka menubuhkan suatu badan yang sudah menjadi payung kepada kita.
ia menjadi apa yang ramai sebut parti keramat. Parti Keramat. Kerana kalau tidak keramat, takkanlah lahir begitu lama. Dan sekarang ini hidup lagi. Macam Cik Nabiah kata tadi, kita rasa kita boleh menang dalam pilihan raya. Ini perasaan. Sama ada menang tak menang, itu Tuhan saja yang mengetahui. Kita akan cuba. Kita akan cuba. Dan orang bawah-bawah sememangnya bersedia bekerja. Walau tak ada duit pun, walau tak ada bantuan pun, dia nak kerja. Kerana nak jaga keamanan. Sebab anak dia, cucu dia, orang-orang sekeliling ni, semuanya mendapat mengecapi nikmat daripada jasa UMNO. UMNO lah yang telah mengaturkan. Bukan secara langsung, tetapi sentuhan dia dapat dirasa oleh semua pihak. Sama ada orang Melayu, tidak Melayu dalam negara kita. Sebab macam saya sebut tadi, kita bina jalan bukan untuk orang Melayu saja, bukan untuk UMNO saja. Kita bina jalan, kita bina klinik, hospital untuk semua rakyat. Tujuan kita nak membahagiakan semua pihak dan mereka patut menikmati semua kemudahan ini. Itu pembelaan kita. Dan kita rasa tidak ada sebab mengapa mereka nak pandang rendah kepada UMNO. Sebab UMNO telah berjasa. Rekodnya, apa parti-parti lain dah buat? Saya nak tanya, apa PKR dah buat? Apa Bersatu dah buat? Apa DAP dah buat? Kita UMNO boleh bilang satu. Daripada lapangan sosial, lapangan ekonomi, lapangan politik. Salah tak salah, diterima tak terima, kita dah buat. Kita dah laku. Hubungan dalam negara, hubungan luar negara, keselamatan negara. Sekarang, anak kita pergi mengaji di sekolah, kita tak perlu bimbang. Orang culik ke, orang kacau ke. Kerana keadaannya selamat. Oleh sebab kita, bawah pemerintahan kita mengamankan keadaan. Kita tak khawatir, kita tak bimbang kalau anak kita nak balik dari sekolah tengah malam sikit pun, kerana aman. Tak ada siapa nak pergi usik dia, tak ada siapa nak culik dia dan sebagainya. Kerana keadaannya tak membimbangkan. Jadi susah kalau kita nak bandingkan dengan parti muda, tak ada track record lagi kan, Tengku? Yang kalau terlampau muda lah. Dia terlampau muda. Kalau tadi macam berbalik pada yang keyakinan Tengku mengenai kemenangan itu, adakah Tengku berasakan, sebab sebelum ni saya ingat lagi waktu Inside Talk yang sebelum ni, Tengku kata kalau PAS UMNO ada, jadi nanti kerusi semua Melayu berebut. Betul tak? Tapi macam mana saya sebut tadi Tengku Abdul Rahman ajak MCA MIC. Kerana Tengku Abdul Rahman sedar negeri ini walaupun asalnya Melayu dan kerayaatannya bermula dengan orang Melayu yang menjadi rakyat raja-raja, tetapi apabila kita merdeka, kita telah buka kepada semua pihak. Dan kita anggap semuanya rakyat kita dan mempunyai hak yang sama bawah undang-undang yang kita terima, iaitu perlembagaan negara. Jadi tidak ada sebab kita nak beza-beza antara satu dengan yang lain. Jadi oleh kerana itu, saya rasa tidak ada sebab lah. Tidak ada sebab nak rasa kita ni terasing dan terkecuali daripada yang pihak yang lain. Kita sama je. Kita sama. Okey Tengku, sebelum ini laporan The Malaysia Insight pagi tadi daripada Naib Presiden Pakatan Harapan Datuk Saidu Ayub. Dia kata kalau sekarang ni ikutkan kerajaan Melayu, Perikatan Nasional, tapi sebenarnya tak ada DAP pun boleh bergaduh sama sendiri. Mungkin Tengku boleh komen sikit. Ini dari segi pandangan. Kita bergaduh. Adik-beradik pun kita bergaduh. Tak nanti ada parti. Adik-beradik kita bergaduh hari-hari. Kerana berebut coklat ke, kerana berebut pen ke. Ini semua biasa. Apabila dah ada lebih pada satu orang, mesti ada idea yang berlainan dan kemahuan yang berlainan. Dan kita berebut-rebut kerana kita rasa itu hak kita. Tetapi apabila seseorang tu ada pemikiran yang lebih baik sikit, maka sama ada dia beralah ataupun dia terima. Beralah ataupun terima. Nak beralah, ya. Okey, Tengku.
Kalau diikutkan tadi Tengku kata titik hitam waktu 2018 tu adalah kejatuhan Barisan Nasional selepas berdekat-dekat. Kerana kita tak pernah kalah. Tak pernah kalah. Tak pernah kalah. Kalau boleh. Itu pun berkali kita kalahkan di fitnah. Banyak sangat persepsi benda. dan propaganda. Banyak tak sempat kita jawab pun. kalau dikatakan apa sebenarnya untuk memastikan orang kata PRU 15 yang kita jangka, yang orang banyak jangkalah tahun depan ke tahun ni, apa sebenarnya yang boleh diperbaiki? UMNO boleh perbaiki apa untuk memastikan boleh tawan Putrajaya semula? Saya tak boleh nak cakap apa yang perlu diperbaiki. Saya nak dengar daripada ahli-ahli UMNO apa yang dia rasa patut dibaiki. Dan juga daripada pandangan rakyat sendiri yang ada hak untuk mengundi, memilih kita. Dan saya dengar cakap-cakap mengatakan elok kita adakan barisan pimpinan untuk ditawar berkhidmat bagi rakyat di kawasan masing-masing, orang yang tak ada terlibat dengan kes mahkamah. Ini salah satu. Tetapi mestilah orang itu berkebolehan dan berkemampuan. Kalau dia dengan kerusi roda tak gunalah juga pada masa ini. Jadi kita nak orang yang berupaya, yang boleh membantu rakyat. Dan nampaknya rakyat nak orang yang hands on, yang boleh tolong menolong masa banjir dan sebagainya. Jadi tak mau lagi orang yang duduk di pejabat saja keluar arahan dan sebagainya. Dan nak kepada seseorang wakil yang boleh menjadi sebahagian daripada rakyat. Tidak kata dia tu macam Lord and Master. Jadi tak boleh lagi macam tu. Betul. Kita tak boleh jadi pemimpin daripada golongan elitis. Tak boleh jadi. Kena turun padang. Kita bukan turun padang, kita kena jadi sebahagian daripada dia. Ini saya nak tonjol satu hamba Allah yang saya rasa luar biasa dan dipuji oleh banyak pihak, iaitu arwah Nik Aziz. Haji Nik Aziz, dia ni walaupun menteri besar, pakaian tak berubah. Pakaian tak berubah. Dan kalau orang datang pagi-pagi hari tunggu di pejabat dia, dia sampai, dia kata, Tok Guru nak cukur anak pagi ni. Boleh Tok Guru datang? Dia tak tahu ada appointment, tak ada appointment di pejabat dia. Boleh dia pergi. Maknanya orang macam tu diterima oleh rakyat. Ya tidaklah kata nak suruh ganggu bom nak meletup. Kita pun kena dengar apa yang dipohon oleh dia. Tetapi walau bagaimanapun rakyat sekarang nak kepada orang yang senang dihubungi, mudah dibicarakan masalah-masalah yang berbangkit. Sekarang masalah banyak. Apatah lagi dengan telefon bimbit dapat berhubung setiap masa. Keadaan berubah-ubah. Kalau tak berubah di sini, berubah di New York, berubah di Tokyo, yang boleh membawa kesan yang tak baik terhadap kita. Jadi orang naik bimbang, orang naik khawatir, orang nak dapat penyelesaian, nak dapat jawapan kepada masalah-masalah yang timbul. Betul. Dan kita mesti respon. Kita sebagai pemimpin tak boleh nak bersikap tak indah kepada keadaan yang berlaku di sekeliling. Apa yang rakyat rasa penting, rakyat yang khawatir, kita kena ambil berat. Itu tanggungjawab kita. Walau benda tu kecil, tetapi bagi rakyat besar. Jadi kita kena bagi fahaman dan pengertian itu kepada rakyat ramai. Tengku, saya punya soalan baru, soalan nombor 4. Tengku, ada lagi yang tanya ni, peminat-peminat kan tanya. Okey, Tengku, Anwar Ali. Dia tanya, jika UMNO bersama Pakatan Harapan hadapi PRU 15, adakah berpeluang menang? Berpeluang? Menang. Manalah saya tahu, ini Tuhan saja yang tahu. Gabungan mungkin macam mana dari segi gabungan begitu, adakah mustahil? Tak ada yang mustahil kalau Tuhan mahu kita menang. Tetapi dia banyak perkara yang mesti masuk ke dalam menu kita hadapi pilihan raya. Apa manifesto yang kita nak tawar, iaitu khidmat dan rancangan yang kita nak bagi harapan kepada mereka dalam masa 5 tahun akan datang.
Itu terpulang kepada strategi macam mana kita kemukakan cadangan-cadangan kita ini, menepati kehendak orang muda, orang tua dan sebagainya lah, orang perempuan, orang lelaki. Jadi kita kena ambil kira semua itu. Dan keadaan pun supaya tidaklah bertentangan dengan apa yang berlaku pada masa itu. Jadi semua ini kena ambil kira. Dan macam sekarang, saya bangkit soal keabsahan kerajaan sekarang. Bukan saya mau tentang Perdana Menteri sekarang, tidak. Soalnya orang duduk tanya saya, sah tak sah kerajaan sekarang? Dia kata dah Agong dah angkat sumpah depannya, sudah sah lah. Saya kata memanglah itu tanggungjawab Agong. Apa yang dilakukan oleh Agong itu memang mengikuti perlembagaan. Tetapi apakah sekarang ni dia masih ada sokongan di dalam Dewan Rakyat? Bukan soal surat sumpah. Kena di Dewan Rakyat. Kena 112 orang mengundi. Paling kurang. Jadi kalau tak ada 112, out you go. Out you go maknanya kuasa itu berpindah. Agong akan melantik orang baru pula. Ini hak Agong. Jadi kenalah orang yang memegang jawatan sekarang berani menghadapi Dewan Rakyat, pilihan rakyat, menentu sama ada dia ada sokongan tidak. Kalau dia kekal ada sokongan, jalanlah. Tak ada siapa nak rebut kawasan kedudukan itu. Tetapi kalau dia sudah rasa tak ada lagi sokongan, dia berhentilah mengikut perlembagaan. Itu perlembagaan kita. Betul. Kita semua patuh kepada perlembagaan. Kita semua angkat sumpah. Daripada Agong sampai ke bawah. Ketua kampung angkat sumpah. Jadi kita kena pertahankan apa yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Kalau dah tak ada sokongan, you get out lah. Kata dalam bahasa yang kasar sikit. Kerana beri kepada orang lain. Soalnya, you tangguh. Apa arti itu? Orang yang nak kepada kerja tak dapat kerja. Kerana kestabilan negara, politik dan ekonomi sedang menjadi tanda tanya. Bila menjadi tanda tanya, orang nak melabur dalam negara pun fikir 2, 3, 4 kali sebelum bawa modal dia kemari. Kalau bawa modal kemari pun, yang cari tapak tanah kalau pun dia lulus cadangan dia, berapa lama tu? Nak dirikan kilang, nak buatkan office, 2-3 tahun. Ya orang yang baru keluar universiti nak cari makan, susah. Kita nak seboleh-bolehnya peluang-peluang pekerjaan ni wujud seberapa cepat yang boleh. Kerana anak muda-mudi kita tu menunggu nak cari makan. Betul. Jadi yang kena potong gaji, yang kena buang kerja, ini semuanya kena ambil kira. Bukan soal you nak jadi Prime Minister ke apa, itu tak penting. Yang penting tu ribu-ribu orang yang tak dapat cari makan, yang sedang menunggu, memburu peluang. Baru ni satu jawatan kerani kosong. Saya diberitahu 4,000 orang minta. Ada graduate pun minta. Itu keadaan yang berlaku dalam negara kita. Kita tak boleh nak tunggu-tunggu. Kerana dia orang barangkali nak bayar hutang dia orang. Nak bantu ibu bapa dia orang yang tak mampu bekerja lagi. Jadi semuanya ini menjadi masalah kepada masyarakat. Walaupun kita duduk sini senang lenang, tetapi keadaan di bawah lain. Ada orang makan barangkali 2 hari sekali. Cubalah tanya. Saya dah tanya. Ada berlaku. Dan yang tak ada rumah, yang tinggal di Kuala Lumpur pun ribu. Dalam kereta pun ada bawa jambatan. Nak cari makan pun susah. Sekali orang datang bawa bantuan makanan sebelah petang, ratus-ratus orang datang. Jadi masalahnya menimbun-nimbun. Apa sudah jadi kepada negara kita? Yang kata selepas tahun pemerintahan prihatin bawah Perikatan Nasional sudah berjaya. Berjaya apa? Kalau benda ni tak selesai. Dan dia kata kita dah bagi imunisasi cocok imunisasi apa kalau boleh berjangkit balik. Ini bukan imunisasi. Jadi kita belanja bilion. Apa halnya? Ya, bila saya soal orang marah.
Orang nak marah, marahlah. Peduli. Tapi saya tak soal, kali ini duit rakyat. Jadi kita tak boleh kita nak terima begitu saja. Jadi kena kita cari penyelesaian yang boleh menenangkan fikiran orang ramai. Kunci dia adalah kestabilan politik, betul Ya, tak, mesti. Tengku? Mesti. Tengku, kalau diikutkan, Tengku daripada dah lama dalam arena politik ni. Zaman Tengku Rahman lagi. Ya, baru-baru ni kalau kita lihat ada banyak viral di media sosial mengenai pentadbiran Perdana Menteri, orang kata Perdana Menteri pertamanya macam mana, Perdana Menteri keduanya macam mana. Banyak kritikan dan juga pujian yang diberikan. Tapi sepanjang Tengku berada dalam arena politik ni, mungkin Tengku boleh membuat sedikit sebanyak ringkasan dan rumusan mengenai setiap PM yang kita ada sebelum ini. Saya cubalah, ceritanya panjang. Okey. Ceritanya Ringkas panjang. dengan ringkas, Tengku. Kesimpulannya, saya rasa tak ada orang boleh menandingi pimpinan Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman bukan sahaja diterima oleh orang Melayu umumnya. Ya, tak usah kira kritik lah, orang ni semua kritik. Tetapi Tengku Abdul Rahman telah membawa semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Berbilang kaum, berbilang budaya, berbilang agama. Jadi ini susah nak cari seorang yang boleh diterima sedemikian rupa. Jadi Tengku nampaknya dia boleh diterima sebagai bapa. Bapa kepada keluarga Cina, keluarga Melayu, keluarga Dayak, keluarga semua pihak lah, pendek kata. Jadi itu saya rasa tak perlu kita perincikan lagi apa telah dilakukan oleh Tengku, apakah contribution Tengku kepada pembangunan negara kita. Nombor dua, Tun Razak. Saya rasa orang tak boleh lupa Tun Razak dengan rancangan pembangunan. Pembangunan ihsan. Iaitu dia bagi pendidikan. Tak cukup dengan mendiri sekolah-sekolah selepas dilancarnya Razak Report, tetapi juga telah membinakan sekolah-sekolah teknikal, menerusi Universiti Teknologi, MARA dan sebagainya. Ini suatu idea yang tak boleh mati, dan ramai daripada anak-anak kampung telah dapat mengecapi nikmat pelajaran, pendidikan. Bukan saja di sekolah di sini, dia hantar kepada Amerika. Saya dulu tak tahu di mana Baton Rouge ni. Rupanya ada bandar di selatan Amerika Syarikat. Ada universiti kecil, dia hantar anak-anak kampung pergi mengaji di situ. Orang kata barangkali kerana Tun Razak standard pelajaran kita turun sikit. Tapi kalau Tun Razak tak buat begitu, jangan harap dia orang ni nak boleh masuk universiti, nak boleh pergi ke tempat-tempat ini. Tetapi dia orang semua bukan saja dapat mengecap nikmat itu, tetapi juga telah mendapat pelajaran. Walaupun tidak standard super class, tetapi dia sudah terdedah dirinya. Dan kita berharap dia balik, dia bekerja dengan kuat, belajar dengan lebih kuat lagi, dia dapat membaiki dirinya dan menjadi orang yang berguna dan baik. Dan nampaknya itulah dia yang hasil daripada tindakan Tun Razak. Itu dari segi pelajaran, dari segi pembangunan. Macam-macam Tun Razak dah buat. Buka tanah, buka jalan, buka hutan rimba. Saya cakaplah, banyak betul. Tapi banyak orang yang cakap saja. Jadi ahli politik ada pentas, bangsuk pentas, cakap itu aku nak buat, ini aku nak buat, tapi satu tak buat. Tapi Tun Razak dia masuk kampung, keluar kampung, tak sempat tidur pun, hingga sakit dia, mati dia. Dia telah berjasa kepada bangsa. Jangan pandang rendah. Itu adalah satu sumbangan yang barangkali menjamin dia syurga kerana dedikasinya untuk membantu orang-orang yang miskin, orang yang tak berada. Ya, di kampung-kampung ni. Betul. Dia berjalan kaki masuk ke kampung-kampung walaupun dia timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Dan dia hebatlah bagi saya.
dan dia telah membuka mata orang luar bandar kepada pada masa depan, apa nak jadi kepada masa depan. Anak-anak dia lah yang sekarang ni menjadi lawyer, menjadi engineer, apa semua ni. Ini hasil daripada perjuangan Tun Razak di bangku sekolah. Mereka telah lahir ke satu generasi yang boleh mencipta sejarah baru bagi Malaysia baru, bagi untuk masa depan. Dan ini satu perkara yang tak boleh kita lupa. Tak boleh kita lupa. Tak banyak lagi. Kita ada Hussein On. Hussein On telah cuba nak menyatu padukan rakyat. Dia rasa inilah satu perkara yang penting. Dan dia telah menganjurkan supaya kita ni kena disiplinkan diri. Kena jaga supaya kita ni tidak menyalahguna kuasa dan sebagainya. Ini Hussein On. Dari segi latihan dia dalam tentera, kerana dia ni kapten dulu dalam tentera. Jadi dia mahu orang mendisiplinkan diri sebagai seorang yang patuh kepada peraturan dan kepada segala perkara yang menjamin disiplin dalam segala kerja buat. Baik Tengku, kita ada masa lagi 10 minit. Director kita dah bagi dah hint daripada situ. 10 minit lagi kita boleh tapi banyak sangat soalan, minta maaf penonton The Malaysia Insight. Saya boleh bacakan beberapa soalan yang sekejap Tengku. Mengenai kemajuan teknologi menyebabkan semakin sedikit peluang pekerjaan, kerajaan mahu menghasilkan lebih banyak peluang pekerjaan, tapi adakah kerajaan tak selari dengan kemajuan teknologi? Katanya. Itulah, saya percaya dia orang duk cakap hari-hari kita nak banyakkan peluang pekerjaan dan sebagainya. Tetapi kalau masa tak ditumpu terhadap menarik pelaburan luar dan menggalak pelaburan dalam negeri supaya mewujud seberapa banyak peluang pekerjaan itu, tak akan wujud pekerjaan. Kestabilan politik lah kuncinya. Yeah. Okey, Tengku, kalau diikutkan mengenai sebelum ini, Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan mengatakan separuh daripada ahli parlimen berumur lebih daripada 60 tahun. Nak tanya dengan Tengku, apakah sebenarnya ciri-ciri untuk jadi calon dalam UMNO? Macam mana UMNO nak menampilkan calon-calon yang orang kata ialah yang sering dimainkan, calon yang bersih, calon yang tiada kes dan sebagainya. Mungkin apa ulasan Tengku? Saya rasa nak jadi calon ni kena seorang yang beramanah, yang bertanggungjawab. Senang kita ni nak jadi wakil rakyat, serah borang, kalau lulus borang tu kita bertanding. Kalau nasib baik, ada sokongan ramai kerana kempen hebat, kita menang. Lepas pada tu, terpulang kepada kita apa nak buat. Tetapi kita kena faham, apa tanggungjawab kita, satu, kepada perlembagaan. Kerana kita angkat sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Kita angkat sumpah. Itu bermakna sumpah tu. Tak boleh, tidak kata kita lafaz main-main saja. Di depan orang ramai dalam parlimen. Sama juga yang lain-lain yang angkat sumpah. Nombor dua, ialah tanggungjawab kita kepada rakyat. Kita berkempen dengan dia, kita berjanji. Ini dengan manusia ramai. Nak kita minta maaf dengan dia seorang-seorang, kita tak tahu siapa dia orang. Yang hadir kadang-kadang ribu-ribu, kadang-kadang ratusan. Kita janji macam-macam kita nak buat. Mengapa kita nak bohong? Kalau kita janji nak buat sesuatu yang dikenali oleh rakyat setempat, kita kena tunai. Kalau kita tak buat, itu berdosa kita. Sesudah kita angkat sumpah pula. Saya rasa ini perkara yang penting. Betul lah soal tak ada kes mahkamah, itu mesti bertenaga dan sebagainya. Tadi yang sebut tadi umur 60 majoriti. Alah, semua orang ni tua. Tak ada yang kekal muda selama-lamanya. Soal maknanya isu muda tu tak ada masalah. Isu muda tu bukan soalnya lah. Tak ada. Sebab kita dalam UMNO, saya boleh bercakap mengenai UMNO lah. Kita semua muda. Saya umur 27 tanding pilihan raya. Tapi sekarang ni masih jadi wakil rakyat. Orang tak mahu kat saya berhentilah. Apa nak buat? Tetapi dia orang nak kat saya, dulu saya patut berhenti dah.
Tetapi kerana dia kata kalau saya berhenti, boleh jadi akan berlaku perebutan. Kononnya kawasan saya bersih dan selamat. Jadi ramai orang minat, takut berbalah sesama sendiri pula. Itu sebab saya dikekalkan. Jadi saya cuma menjamin supaya menang. Asal ahli parlimen terlama rasanya di dunia. Dalam dunia. Dalam dunia. Dalam dunia. Jadi terpulang. Sebenarnya kalau boleh kita nak yang muda-muda. Yang muda-muda yang tahu selok belok hubungannya dengan rakyat dan sebagainya. Itu yang penting. PR tu penting. Jangan menyinggung perasaan orang. Jangan rasa kita ni lebih kuat daripada orang lain, lebih pandai pada orang lain, lebih kaya pada orang lain. Saya ingat Tengku nasihatkan saya, dia kata, you jangan fikir you ni pandai. Ada orang lain lebih pandai pada you, dia kata. Jangan fikir you ni kaya. Ada orang lain lebih kaya pada you, dia kata. So dia kata, you kena fikir you ni miskin. You ni bodoh. Barulah you boleh belajar daripada orang lain. Betul. Saya rasa itu nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Jadi yang sombong-sombong tak laku satu sen ni. Tak guna ada pun. Okey Tengku, ramai hari ni yang menonton kita lebih kurang dalam 800 orang. Kita ada 5 minit lagi Tengku. Mungkin soalan terakhir untuk Tengku. Mengenai bersatu. Tak habis-habis dengan bersatu lagi ni kan. Okey. Adakah bersatu sekarang ni dia dah menggantikan UMNO? Sebab kalau ikutkan BN, UMNO dalam BN yang majoritinya adalah UMNO. Maksudnya yang kuatnya UMNO. Tapi PN yang kuatnya bersatu. Ataupun macam mana? PAS yang kuat. PAS yang kuat. PAS yang kuat. Mana ada bersatu? Sila datang ke kawasan saya. Ada satu komiti aja. Tak ada. Tak ada bersatu. Maknanya bersatu tak itu boleh. Itu sebab ya UMNO di bawah ni khawatir. Kalau kita nak kawan, mana kawan kita? Mana kawan kita? Tak bersatu. Dengan PAS ramai. Dengan PAS ramai. Kita dah lawan PAS tak berhenti. Saya daripada dulu sampai sekarang melawan PAS. Betul. Itu sebab kalau tanya nak apa ni berasingan, nak solo. Alah apa takut kita dah lawan tak berhenti kita lawan. Kan berpuluh tahun lawan Allah. Kan. Okey Tengku, kalau diikutkan, okey soalan terakhir. Kalau ikutkan macam tadi undi Sabah dan Sarawak pula macam mana? Saya rasa Sabah Sarawak dia akan ikut siapa yang berkuasa. Semangat federalism. Siapa yang berkuasa di sini yang boleh buat hubungan baik dan melayan tuntutan orang Sabah, orang Sarawak. Saya rasa tidak ada sebab mengapa mereka nak ketepikan kita. Itu aja. Saya rasa hubungan kita dengan orang Sabah Sarawak sama aja di sini. Barangkali hubungan tu tak begitu rapat oleh kerana kita berjauhan sedikit. Tetapi dia orang faham. Okey, kita masih ada lagi berapa minit? 5 minit, 4 minit lagi. Okey, mungkin secara kesimpulan daripada tajuk kita mengenai masa depan UMNO menuju PR15, apa yang Tengku boleh sampaikan sebab ada ramai yang sedang menonton sekarang ni. Okey, mungkin apa kata-kata saya ada yang satu pandangan. Boleh dipakai, tak boleh dipakai, itu terpulanglah. Saya rasa kalau UMNO dikubur kerana dihancur, saya rasa keadaan di negara kita, terutama sekali di Semenanjung, ramai orang Melayu, akan menjadi masalah. Kerana orang Melayu nak cari, katakan rumah, to find a home. Dan sudah pun menjadi kebiasaan, UMNO lah tempat perlindungan dia. Ini kerana dah 60 tahun lebih. Bangun pagi saja kalau tengok surat khabar, tak ada muka orang lain. Ya, satu ketika muka Dr. Mahathir. Tetapi itu kerana kebiasaan. Jadi orang akan rasa dalam bahasa Inggeris juga rasa lost. Tak ada UMNO. Kalau tak ada PAS pun tak menjadi hal. Kerana PAS cuma ada di Kelantan sikit, di Terengganu sikit, di Kedah sikit. Itu pun ada, kalau ada Embun adalah. tak ada lah. Tetapi UMNO ni seluruh negara sampai Sabah. Kita tak pergi ke Sarawak, kena hormat kepada orang Sarawak. Kita tak masuk Sarawak. Jadi oleh kerana itu kita tak mahu perasaan tu bertaburan.
Kita mau ikat jadi satu supaya mengamankan keadaan. Kalau orang Melayu dah berkeliaran tak tahu ke mana nak pergi. Jadi saya rasa akan menjadi masalah kepada masyarakat. Tapi sekurang-kurangnya sekarang kalau bergaduh pun sama-sama UMNO bergaduh tak menjadi masalah. Memang Kita bergaduh dari segi kira-kira. Dari segi kira-kira. Bukanlah bergaduh nak angkat sedapang, nak angkat beriam. Tidak. Adik-beradik. Ya, itu aja. Baik. UMNO lah rumahnya, UMNO lah orang kata akar umbinya dan juga UMNO lah pelindungnya. Betul. Baik, itu dia perkongsian daripada veteran UMNO kita, Tengku Razali Amdas. Terima kasih Tengku kerana sudi bersama kami buat kali ketiga. InsyaAllah lepas ni kalau ada topik hangat lagi saya jemput Tengku lagi. Boleh? Boleh. Boleh. Terima kasih. Baik. Itu dia perkongsi daripada veteran UMNO kita iaitu Tengku Razali Hamzah. Baik. Kalau kita lihatkan banyak perkara yang kita sentuh hari ini daripada mengenai situasi politik negara. Namun sebenarnya sebagai rakyat apa yang kita mahukan adalah nilai kesejahteraan itu dipertahankan. Jadi nampaknya itu saja yang dapat saya kongsikan bersama anda. Harap anda semua berpuas hati. Saya dah bacakan semua komen. Saya dah bacakan komen yang saya mampu baca. Jangan lupa untuk yang minggu hadapan insya-Allah kita akan ada panel yang seterusnya bersama dengan wakil rakyat daripada parti-parti lain pula. InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam sejahtera.